Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Walhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini, para jemaah yang dirahmati Allah, kita meneruskan pengajian kita dan kita telah sampai di muka surat berapa? 417. EQ. Baik. Pada pertemuan kita yang lalu, Alhamdulillah telah kita kupaskan bersama perkara-perkara yang bersangkut paut mengenai bab bersedekah, berinfak. Sebelum itu telah kita bincangkan dalam bab zakat. Dalam membincangkan tentang bab sedekah ini telah kita kupaskan beberapa perkara. Boleh tak seorang isteri bersedekah daripada harta suaminya? Boleh tak seseorang itu bersedekah kepada kaum kerabatnya? Dan sebagainya. Alhamdulillah. Hari ini kita meneruskan pengajian di muka surat 417 dengan tajuk dalam bab AQ. Adakah dibolehkan memberi sedekah harta kepada ahli zimmi dan kafir harbi? Betul. Penulis mengatakan, Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan, dibolehkan memberi sedekah kepada ahli zimmi dan kafir harbi, manakala seorang Muslim yang berbuat demikian tetap memperoleh ganjaran pahala. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum ini telah kita kupaskan mengenai bab zakat. Di sana ada asnaf zakat. Golongan-golongan tertentu yang boleh menerima zakat. Dan secara umum kita juga mengetahui di dalam kita bersedekah kepada kaum kerabat kita lebih afdal daripada bersedekah kepada orang yang tidak kita kenali. Tetapi itu juga bukan berarti kita langsung meninggalkan golongan-golongan yang lain. Kalau di antara kaum kerabat kita, family kita ada golongan orang-orang yang susah, seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, nescaya kita membantu mereka, kita dapat dua jenis pahala. Apa dia? Pertama, pahala bersedekah atau pahala menunaikan zakat. Kedua, pahala pereratkan tali silaturahmi. Seringkali para jemaah ya, kaum kerabat, family, seringkali ikatan persaudaraan kita semakin longgar, semakin jauh. Tetapi apabila kita membantu mereka dari segi keuangan, makin pereratkan, perkukuhkan. Jadi kita dapat dua jenis pahala. Baik, kalau kita tak bersedekah kepada kaum kerabat, kita bersedekah kepada orang lain daripada kalangan umat Islam, dapat pahala sedekah. Dan apatah lagi kalau kaum golongan orang Islam itu tadi, golongan mereka itu termasuk daripada golongan orang-orang yang susah, sangat memerlukan, kita dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita korbankan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Taala menjelaskan sifat orang beriman, dan daripada sebahagian rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Jadi orang beriman tidak kedekut, mereka itu murah hati. Persoalan seterusnya, bagaimanakah kalau sekiranya kita bersedekah kepada golongan orang yang bukan Islam? Apa hukumnya? Baik. Sebelum kita bincangkan tentang golongan orang yang bukan Islam ini, orang bukan Islam ada beberapa jenis. Sebagian ulama menjelaskan tentang orang yang bukan Islam itu dikatakan sebagai kafir zimmi ataupun kafir harbi. Golongan orang zimmi, kafir zimmi itu orang yang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam. Dan mereka membayar jizyah, income tax ataupun tax atau sebagainya di dalam pembangunan negara tersebut. Mereka terpelihara.
Satu lagi jenis adalah kafir harbi. Kafir harbi adalah golongan orang kafir yang memerangi umat Islam. Itu kafir harbi. Para jemaah yang dirahmati Allah, banyak kitab-kitab menjelaskan umat orang-orang bukan Islam ni sama ada mereka itu kafir zimmi atau kafir harbi. Zimmi itu mereka itu orang-orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam dalam keadaan aman. Sedangkan kafir harbi yang memerangi umat Islam. Dua jenis. Akan tetapi kalau kita renungkan para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kalau kita nak letak categorization tadi, dua kategori tadi, kafir zimmi, kafir harbi yang memerangi umat Islam, kafir zimmi, mereka-mereka yang tinggal dalam negara Islam, yang membayar jizyah, tinggal dalam keadaan aman. Tetapi kalau kita renungkan hari ini, dua kategori tersebut tak mencukupi. Walaupun umat para fuqaha menulis categorization dibagikan kepada dua jenis. Kerana secara umum, para ulama pada ketika itu menulis kitab-kitab di mana umat Islam berada dalam keadaan aman, tinggal dalam negara Islam. Tetapi sekarang ini kita kalau lihat, ramai di antara umat Islam yang tinggal bukan dalam negara Islam. Kita tinggal dalam negara yang bukan Islam. Ada yang tinggal dalam negara Islam yang tidak mengamalkan Islam. Wujud hari ini, sebahagian negara, negara Islam kadang-kala lebih teruk daripada negara yang bukan Islam. Kadang-kala wujud negara Islam, nama saja negara Islam, tetapi dalam negara itu pemimpin-pemimpin mereka penuh dengan corruption, memalukan agama. Dalam majlis pakai songkok Melayu, baju Melayu, kerana tak akan hilang Melayu dari dunia ni. Tak akan hilang Melayu di dunia. Cakaplah. Tapi Melayu bagaimana? Biar Melayu hilang, jangan Islam hilang. Tetapi apabila kita hanya mementingkan Melayu, tak akan hilang Melayu di dunia. Jadi kita ni dah kepuakan, asabiah. Sama juga dengan zaman Arab Jahiliyah, dengan puak-puak mereka. Jadi kadang-kala kita nak cakap orang kita ni pun kadang-kala asabiah jugalah. Barang siapa memperjuangkan Melayu, nescaya dia dapat perjuangan Melayu. Dapat bakti emas, bakti apalah, bakti masyarakat atau sebagainya. Barang siapa memperjuangkan Islam, dia dapat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena clear. Jadi mindset kita tu nak kena fokus, faham di mana kita berada. Kita darah Melayu ke darah mukmin? Kita ni Melayu sampai bergaduh, ini kuih Melayu ke kuih apa? Kuih Melayu ke kuih Nyonya ke kuih Singapura ke kuih Malaysia, itu nak gaduhkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dah tak ada benda yang kita nak pedulikan, sampai nasi ayam daripada Singapura ke daripada Malaysia pun nak dijadikan isu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nasi ayam daripada mana? Roti canai dengan roti prata. Kenapa Singapura jatuh ke bawah, roti canai ke atas? Biarlah. Ada banyak perkara ummah lagi yang perlu kita fikirkan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi, sekarang ramai juga umat Islam yang tinggal dalam negara yang bukan Islam. Ni kita ni, kemudian ada orang-orang bukan Islam. Jiran kita tu, kita nak kategorikan dia kafir harbi ke kafir zimmi. Kalau kafir zimmi tinggal dalam negara Islam, bayar jizyah. Kita tinggal bersama. Contoh. Di sini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sebab tu ada golongan yang disebutkan sebagai mereka itu adalah firqatud dakwah ataupun golongan orang-orang yang perlu kita sampaikan dakwah kepada mereka. Ya, baik. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Persoalan di sini. Boleh tak seseorang itu bersedekah kepada orang yang bukan Islam? Jadi penulis mengatakan sebenarnya diperbolehkan. Kita umat Islam, kita bersedekah kepada
seseorang di sana boleh kita kategoriskan kepada 3 jenis, atau kalau kita nak lebih mendalam, beberapa jenis lagi. Pertama sekali, bersedekah kepada orang Islam dan dia itu saudara kita, kategori pertama. Kedua, bersedekah kepada orang Islam yang bukan saudara kita, kategori kedua. Ketiga, golongan kita bersedekah kepada orang yang bukan Islam. Saya dah 3 saja. Kalau dalam kitab pendidikan anak-anak dalam Islam, penulis ada menjelaskan lebih, yakni hak jiran atau sebagainya. Ataupun bersedekah ini sebagai contoh, satu itu bersedekah kepada saudara Islam, satu itu bersedekah kepada orang Islam bukan saudara tetapi jiran kita. Up sikit lagi, in between. Satu itu bersedekah kepada bukan saudara, bukan jiran tetapi orang Islam. Satu itu bersedekah kepada orang bukan Islam tetapi dia jiran kita. In between ada masuk lagi. Tetapi tak perlu kita terlalu detail lah secara umum. Jadi secara umum para jemaah diperbolehkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang bukan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira." Yang bermaksud, dan mereka memberikan makanan yang disukainya itu kepada golongan orang-orang miskin, kepada anak yatim dan golongan orang-orang tawanan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan dan mereka memberikan makanan, yakni bersedekah. Secara umum sedekah itu secara umum adalah untuk asas, perkara asas untuk makan. Kerana kalau kita nak bersedekah itu secara umum adalah untuk seseorang itu menyempurnakan kehidupannya. Menyempurnakan kehidupannya, jangan sampai seseorang itu mati kelaparan. Maka dibolehkan untuk memberi makan kepada siapa? Ala hubbihi, yakni kepada makanan yang disukai, harta yang disukai, kepada miskinan wa yatima, kepada golongan orang-orang miskin dan orang-orang yang anak-anak yatim, dan wa asira, dan golongan tawanan. Tawanan yakni tawanan perang. Apabila tawanan perang, siapakah dia tawanan perang? Umat Islam berperang dengan siapa? Umat Islam berperang dengan orang yang bukan Islam di zaman Nabi SAW. Maka tawanan perang itu orang-orang yang tak beriman. Jadi bukan hanya mereka-mereka itu tak beriman, mereka memerangi. Once mereka memerangi, mereka itu adalah kafir harbi. Orang-orang kafir yang memerangi. Jadi ayat Quran mengatakan bahkan orang-orang yang memerangi kita, kalau kita dah jadikan dia sebagai tawanan perang, nescaya kita tetap dibolehkan untuk memberi makan kepada mereka. Adapun penulis mengatakan, adapun yang dimaksudkan dengan tawanan di sini adalah tentunya adalah golongan kafir harbi. Jadi para jemaah, kalau kita lihat ya perkataan kafir harbi itu, kita tahu kafir harbi itu golongan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Dan dalam surah Ad-Dar ini Allah Taala mengatakan dibolehkan memberi makan kepada kafir harbi, yakni wa asira, orang-orang yang memerangi kita. Dalam ayat yang lain pula dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, la yanhakumullahu, tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu, sama ada disebabkan agama. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi di sini para jemaah, bukan hanya kita bincangkan tentang untuk kita memberi makan, tetapi kita juga dituntut untuk berlaku adil. Berlaku adil kepada siapa? Pertama sekali berlaku adil kepada ahli keluarga kita. Kemudian berlaku adil kepada jiran kita. Kemudian berlaku adil kepada umat Islam. Kemudian berlaku adil kepada siapa? Berlaku adil kepada orang yang bukan Islam. Kita dituntut untuk
berlaku adil. Berlaku adil kepada ahli keluarga kita. Berlaku adil kepada kaum kerabat kita. Berlaku adil kepada, berbuat baik juga kepada jiran tetangga kita. Muhasabah. Jiran kita siapa? Jiran kita lah. Jangan sampai ada sesuatu barang ataupun pokok yang berduri ataupun apa jua di koridor rumah. Jangan sampai menyakiti jiran kita. Kepada umat Islam, sebelum umat Islam tadi, kepada ahli keluarga kita. Kadang-kala berlaku kematian, once berlaku kematian, di situ tergugat hubungan kekeluargaan. Kerana apa? Harta pusaka. Ini hak siapa? Ini hak siapa? Tergugat. Boleh terjejas dan boleh sampai putus saudara. Pasal harta pusaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi berlaku adil. Islam menuntut kita berlaku adil kepada jiran, kepada kaum kerabat, jiran, umat Islam, dan begitu juga kepada siapa juga golongan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, la yanhakumullahu. Allah Ta'ala tidak melarang kalian berbuat baik. Kepada siapa? Alladzina lam yuqatilukum. Kepada mereka-mereka yang tidak memerangi kalian. Walam yukhrijukum. Dan tidak menghalau kalian min diyarikum. Daripada tempat tinggal kalian. Maka hari ini kalau kita lihat, sebab tu tadi saya katakan categorization orang kafir harbi ke kafir zimmi tadi, kita umat Islam di Singapura, contoh. Adakah kita ni, orang katalah, ada seorang kata, Ustaz, kita wajib berhijrah Ustaz. Pasal Singapura bukan negara Islam. Wajib berhijrah ke? Pertama sekali saya nak tanya, adakah kita dibolehkan mengamalkan agama? Selagi mana kita boleh mengamalkan agama dan kita tidak dihalau daripada negara kita. Lihat ayat Quran. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum. Allah Ta'ala tidak melarang kalian berbuat baik kepada golongan orang-orang yang tidak melarang kalian. Lam yuqatilukum fid din. Yang tidak memerangi kalian dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum. Dan tidak menghalau kalian daripada rumah-rumah kalian atau negara kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, untuk kita berbuat baik kepada golongan-golongan sedemikian dan berlaku adil. Jadi untuk umat Islam kat Singapura, tak payah fikir nak berhijrah. Nak hijrah daripada maksiat kepada kebaikan. Alhamdulillah, kita ini tak perfect. Singapura negara yang tidak perfect. Singapura bukan juga negara Islam. Tak perfect. Tetapi, kalau kita renungkan, kerana tak perfectnya tadi negara kita ini dalam keadaan minority, ada hikmah. Kerana kita ni minority, kita terpaksa lawan. Bukan lawan maksudnya apa? Terpaksa kita compete. Nak jadi lebih baik. Apabila dilarang daripada sebahagian amalan-amalan, kita usaha, mujahadah. Makanan ada yang halal, ada yang tak halal, kita cari yang halal. Tetapi kalau kita ni, kalau contoh sebahagian tempat, kita diberi terlalu banyak kesenangan. Contohlah ya, kalau kat Singapura ni, orang Melayu semua tak payah kerja, setiap bulan dapat duit. Apa jadi? Complacent. Tak payah kerja lah, duduk bawah blok main gitar lagi bagus. Berlaku. Contoh. Ya. Jadi kalau kita renungkan, kerana keadaan kita begini, kita mujahadah, kadang-kadang saya renungkan, tak nak menyebut negara lah, nanti orang kecil hati. Saya pergi beberapa negara jiran, ada negara jiran itu, negara yang dikatakan negara Islam, penghayatan Islam kat negara kita kadang-kadang lebih kukuh, lebih kuat. Masya Allah, tabarakallah. Bukan cakap besar.
Bukan bangga ke apa. Tetapi itu realiti. Kadang-kadang saya pergi sebagian negara, kawasan kita, negara Islam, ramai pakai tudung, tapi pakai tudung pakai t-shirt. Pakai tudung pakai t-shirt. Dah biasa dah mereka. Pakai tudung pakai shorts, pakai tak sempurna. Pasal itu dah jadi satu budaya. Contoh. Sebagian negara pula dah tak kisah. Ada yang berkahwin umat Islam dengan Kristian pun dah tak kisah. Ada di antara mereka kerana dah kebiasaan begitu, kemudian mereka datang negara Singapura ni, saya pernah lihat, mereka makan pun tak kisah. Saya pernah lihat, awak pakai tudung. Kok beli kedai yang bukan Islam? Ya, dia tahu. Kan ada jual babi itu. Ya, tahu. Saya tak beli babinya, saya beli ayamnya. Ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berlaku. Saya nampak. Tegur ayamnya itu. Tak tahu halal atau tak halal. Lagi besar ada babi. Saya enggak beli babinya. Saya beli ayamnya saja. Berlaku. Alhamdulillah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, apa juga keadaan, ada hikmah dan membawa kita lebih kuat, lebih matang, insya-Allah. Baik. Perbincangan kita di sini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, diperbolehkan untuk berbuat baik kepada orang yang tak beriman. Dari Asma binti Abu Bakar katanya, ibuku pernah datang menemuiku padahal dia masih lagi seorang musyrik. Musyrik yakni orang yang syirik, masih lagi menyembah berhala. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, ibuku tadi datang menemuiku padahal dia enggan masuk Islam. Boleh tak aku menjalin hubungan silaturahmi dengannya? Nabi SAW menyebutkan, sili ummak. Nabi SAW menyebutkan, ya, jalinlah hubungan silaturahmi dengan ibumu. Jadi Asma binti Abu Bakar menjelaskan bahawasanya ada ketika para sahabat, ibu bapa mereka belum beriman lagi. Masih menyembah berhala. Tetapi Nabi SAW tetap menyuruh kita berbuat baik. Itu menunjukkan apa? Diperbolehkan berbuat baik kepada golongan orang-orang kafir. Ada beberapa pengajaran. Antara lain, kalau kita renungkan, saya nak tanyalah ya. Kalau sekiranya orang yang bukan Islam, kita dituntut berbuat baik. Kedua, ibu bapa kita, kalau masih lagi belum beriman, ada orang dia convert atau revert. Mak bapak dia masih lagi kafir. Adakah budak itu yang dah masuk Islam masih lagi wajib berbuat baik kepada ibu bapanya? Masih ke tidak? Ya. Tapi ibu bapanya kafir. Walau ibu bapanya kafir, tetap dia kena berbuat baik kepada ibu bapanya. Masalahnya di sini. Kalau ibu bapa yang kafir, tetap kita masih lagi wajib berbuat baik kepada mereka. Wujudnya sebagian golongan kita, orang Islam, ibu bapanya Islam, cuma ibu bapanya kadang-kala tak sempurna Islamnya. Pakai tudung tak betul. Kadang-kala tinggalkan solat. Kadang-kala begini atau begitu. Anaknya tidak berbuat baik kepada ibu atau ayahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya kadang-kala dah belajar, dah tahu hukum. Apa ibu ni bid'ah. Ini apa ibu ni maksiat. Apa ibu tak boleh bersubahat. Tak boleh bersubahat. Jangan pergi rumah mak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mak bapak yang bukan beriman sekalipun kita wajib berbuat baik. Ini kan pula mak bapak yang belum beriman. Ini kan pula mak bapak yang telah beriman, yang Islam. Cuma mungkin penghayatan Islam tak macam korang. Pasal korang ini belajar agama, pergi kuliah. Zaman mak-mak kita dulu mana ada time. Tak belajar macam kita, tak keluarkan kitab. Tak ada hadis-hadis. Contoh. Jadi, wahai mereka-mereka yang terpelajar, jangan sombong dan bongkak dengan ilmu kita. Ibu bapa yang tak beriman wajib kita berbuat baik. Ini kan pula ibu bapa kita yang beriman.
Ada yang bukan pasal ibu bapa dia tak tutup aurat ke atau sebagainya lah. Kadang-kala kita ni dah jadi bijak pandai, dah berstatus, dah bergaji besar, dah rumah sendiri atau sebagainya. Kadang-kala tidak berbuat baik kepada ibu atau ayah kita. Kadang-kala derhaka, kadang-kala mengeluh, kadang-kala berkeras, kadang-kala tak tegur siapa. Lupa. Ibu bapa kalau kafir sekalipun awak wajib berbuat baik. Kita dah belajar tentang masalah berbuat baik. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua ibu bapa hendaklah kalian berbuat baik. Apa maksud berbuat baik? Kita bukan disuruh mentaati ibu bapa, tapi kita disuruh berbuat baik. Apa beza mentaati dan berbuat baik? Dah belajar kan? Ingat lagi tak? Taat perintah. Apa maksud taat perintah? Kamu disuruh, kita taat. Tolong buat ini, baik tuan, kita taat. Tolong masakkan abang lauk kari, baik bang, saya taat. Tolong mak cucikan pinggan mangkuk, baik mak, itu taat. Kita bukan disuruh mentaati sahaja, bahkan kita disuruh berbuat baik. Mentaati adalah melakukan apa yang disuruh. Taat perintah. Mentaati. Berbuat baik adalah melakukan sebelum disuruh. Berbuat baik. Mentaati, kita disuruh, kita buat. Taat perintah. Tetapi kita dituntut berbuat baik. Berarti sebelum disuruh kita tengok pinggan mangkuk kotor tempat dapur. Sebelum disuruh, cuci memang, tolong mak. Contoh. Tengok, ibu bapa ni macam pasti tak ada duit, pasti tak cukup. Kalau mak minta, bapa minta, kita taat. Tapi sebelum dia minta, kita berikan. Itu dia berbuat baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita tak akan rasa semua perkara ini kecuali selepas kita pula jadi ibu dan ayah. Selepas kita jadi ibu dan ayah, bagaimana anak kita lakukan, itulah ketika kita rasa dan kita sedar begitu rupanya ibu dan ayah kita rasa. Anak kita apabila katakan kita panggil Man, dia cit saja, kita terkuris. Baru panggil dah cit. Tak adalah, tak apa, tak jadi minta, tak apa. Tak ada apa-apa, dah lupa apa nak minta. Tetapi itu cheat itulah yang kita lakukan kepada ibu dan ayah kita suatu masa dahulu. Dan ibu dan ayah kita rasa apa yang kita rasa hari ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibu dan ayah yang bertanggungjawab kadang-kala tengok anak-anak, biarlah, yang penting korang bahagia. Mak nak tengok bahagia, gembira. Anak-anak bahagia, gembira, dah gembira. Kadang-kala anak-anak macam lupa bahawasanya maknya ni kekurangan duit. Lupa bahawasanya maknya dah tak bekerja. Nak minta daripada siapa? Contoh. Maka jadi anak kena fahamlah. Wabil walidaini ihsana. Jadi kita disuruh berbuat baik. Dan Asma binti Abu Bakar bertanya, boleh tak beliau itu melakukan kebaikan, berbuat baik kepada ibunya? Rasulullah katakan, pereratkan tali silaturahmi. Boleh berbuat baik. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, itu antara perkara-perkara yang dapat kita lihat. Kedua, berbuat baik kepada orang yang tak beriman. Kadang-kala kita kat luar, kita nampak orang yang bukan Islam, contoh, kita bantu. Kita bantu supaya dia dapat lihat bagaimana indahnya Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah ya. Kita belajar agama, kita buat perkara-perkara apa jua sekalipun, pertama sekali untuk mencari keredaan Allah, dapat pahala. Kedua, jangan lupa tugas dakwah. Setiap satu daripada kita wajib menyampaikan risalah Islam. Wajib. Di zaman Nabi SAW, Rasulullah menyampaikan risalah Islam kepada kaum kerabatnya, kepada kaumnya, kepada kafir Quraisy,
kepada sampailah Islam itu berkembang. Kalau Nabi duduk diam, aku tahu aku duduk kat rumah, para sahabat cuma duduk diam, aku tahu ada makan dan minum, Islam tak sampai Singapura mungkin. Tetapi mereka menyebarkan Islam. Dan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Selepas Nabi Muhammad dah tak ada Nabi lagi. Tugas dakwah kepada siapa? Kepada setiap umat Islam. Ada yang sampai mampu menyampaikan risalah, Alhamdulillah. Ada yang mampu menyampaikan berhujah, silakan. Yang tak mampu, cara disampaikan Islam adalah dengan akhlak dan budi pekertinya. Terutama sekali kita-kita yang tutup aurat, yang pakai tudung. Seperti mana yang sering kali saya katakan. Kalian-kalian yang pakai tudung, yang tutup aurat, yang pakai berjubah, keluar saja. Kalian ini mencerminkan Islam. Kalau kalian berbuat baik, tengok kesian nyonya tu. Kita belikan dia makan ke, belikan dia air ke, kita sedekahkan dia. Thank you, that Muslim lady, very good. Dia tengok saja dia kata, oh, that Muslim lady, that Muslim makcik. Pasal pakai tudung. Islam naik. Tetapi kalau kita berkasar, you see that Malay lady, that Muslim lady, wow, very one kind. Orang nama Islam yang buruk. Cuba kita tengah turun bawah, kat bus stop ke kat bawah blok lah. Ada orang Islam pakai tudung, kemudian start rukuk. Apa gambaran kita dapat? Tak wajar kan? Ni apa ni pakai tudung? Dia bukan masalah pakai tudung ke tidak. Tetapi dia memakai pakaian Islam. Dia buat demikian saja. Dia bukan masalah latifah ke kamisa ke pakai isap rokok. Tak. That Muslim lady. Wah, go down ah. Wah, the Malay lady ah. Ankle beer you know. Nampak? Tapi kalau nyonya ke apek ke minum pegang ankle beer, tak ada apa-apa. Jadi itu menunjukkan apa juga kita buat, kita sama ada menaikkan nama agama kita atau meruntuhkan agama kita. Kita bantu satu orang yang bukan Islam, thank you. Kalau kita nak berdakwah sikit lah. Ni. Allah kasih. 10 orang Allah kasih. Orang ke-100 bantu dia, lama-lama dia terpikat kepada Islam. Pasal ada orang Islam yang ke-100 bantu dia, masuk dia Islam, daripada orang pertama sampai ke-100 dapat pahala dia masuk Islam. Kerana titisan. Bukan titisan yang terakhir yang memecahkan batu itu. Tetapi titisan demi titisan yang that last titisan tadi yang menyebabkan batu itu pecah. Semua titisan mainkan peranan. Kita berbuat baik kepada orang yang bukan Islam. Kita tunjukkan akhlak yang baik kepada orang yang bukan Islam. Dia tengok kita, dia tengok orang lain, dia tengok orang lain. Yang orang yang ke-100 itu terbuka dia kepada Islam. Daripada yang pertama sehingga 100 yang telah mencerminkan akhlak Islami. Semua dapat pahala. Alhamdulillah. Contoh para jemaah. Jadi kita sedang bincangkan bolehnya berbuat baik kepada orang-orang yang tak beriman. Demikian para jemaah. Jadi kita kena, ni bukan buat baik pasal orang lah. Tapi kita kena ingat, kita dah tutup aurat, kena jaga akhlak dan budi pekerti. Tapi satu orang katakan dia tak tutup aurat, dia pakai skirt pendek, dia tempat vodka, dia minum arak, orang tak kisah. Tahu tak? Satu senario, satu akak ke makcik pakai tudung, pakai semua ni, minum arak, orang terperanjat. Begitu. Dan kita tak perasan. Ini bagi kaum muslimat. Bagi kaum muslimin pula, lepas solat Jumaat, keluar masjid, isap rokok. Dengan kopiahnya, dengan baju kurungnya. Kena ke? Tak perasan. Pasal dah menjadi satu perkara yang biasa. Kena tegur. Kalau tak ditegur, tak perasan. Orang naik bas lalu kat depan Masjid Kasim, ayo, ini semua orang bukan Islam, orang Islam ni lepas solat Jumaat. Contoh. Jadi apa juga perkara kita membawa mesej Islam. Baik, demikian para jemaah yang dirahmati Allah, dibolehkan memberi sedekah harta kepada ahli zimmi dan kafir harbi. Perkara seterusnya, masih lagi dalam bab bersedekah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda,
seorang lelaki dalam perjalanan sedang mengalami dahaga. Hadis yang masyhur lah, ya. Kisah yang masyhur. Apa kisahnya? Ada sebuah kisah bahawasanya ada seseorang yang dia sedang berjalan di perjalanan di padang pasir, kemudian kehausan. Ingatkan kisah itu? Kemudian apabila berada dalam keadaan kehausan, dia nampak ada pond, ya, atau sebagian riwayat katakan ada macam perigi. Dia turun bawah, dia minum air. Kemudian apabila dia dah keluar daripada perigi tadi atau pond tadi, telaga tadi, dia nampak anjing. Anjing yang kehausan. Dia fikir, kalaulah aku tadi haus, anjing ni pasti haus yang sama. Dia turun bawah semula, dia ambilkan air, kemudian dia berikan kepada anjing tadi minum. Disebabkan kelakuan tadi, Rasulullah mengatakan dia dimasukkan ke dalam syurga. Dalam riwayat yang lain, dikatakan yang lakukan itu adalah seorang pelacur. Dia beri minum kepada anjing yang kehausan. Disebabkan anjing tadi, dia masukkan ke dalam syurga. Baik. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang lelaki dalam perjalanan sedang mengalami dahaga yang amat sangat. Kebetulan dia menjumpai sebuah kendi lalu turun untuk menimbanya lalu meminum air di dalamnya. Setelah itu dia kembali keluar dan ternyata dia melihat seekor anjing yang sedang menjilat tanah kerana dahaga, kerana kehausan. Lelaki tadi berkata dalam hatinya, anjing ini teramat dahaga sebagaimana aku rasakan dahaganya tadi. Dia pun turun ke kendi untuk menimba air dan mengisi khofnya dengan air. Dia nak turun bawah, dia dah minum. Sekarang dia nak kasih anjing ni pakai apa? Dia pakai khof dia. Buka kasut dia, ambil cedok tadi, pakai khofnya tadi. Setelah itu dia naik ke atas permukaan dengan menggigit kasut yang dipenuhi air tersebut di mulutnya. Macam mana nak naik, nak pegang itu? Takut tumpah. Dalam riwayat ini katakan kasutnya tadi dia gigit untuk bawa naik atas air. Kemudian dia memberikannya kepada anjing supaya meminumnya. Perbuatan itu akhirnya mendapat penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan diampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita memperoleh ganjaran pahala apabila berbuat baik dengan haiwan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi bahaim ajar? Wahai Rasulullah, adakah pada haiwan bahaim, adakah pada haiwan pahala juga? Rasulullah mengatakan, fi kulli dzati kabdin radbatin ajar. Rasulullah mengatakan berbuat baik kepada setiap makhluk yang bernyawa akan memperoleh ganjaran pahala. Jadi kita bukan hanya berbuat baik kepada manusia, orang Islam, orang yang bukan Islam, berbuat baik pada anjing pun kita dapat pahala. Kalau berbuat baik pada anjing dapat pahala, apatah lagi dengan manusia. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, ketika seekor anjing sedang berpusing-pusing dikelilingi sebuah perigi, ekoran dahaga yang melampaui sehingga hampir-hampir membuat dirinya mati. Tiba-tiba ada seorang pelacur daripada Bani Israel melihat anjing itu. Pelacur itu kemudiannya membuka kasutnya dan kemudian mengambil air daripada kasutnya untuk kemudian diberikan kepada anjing berkenaan supaya minum. Dengan amal kebaikan tadi, Allah akhirnya mengampuni dosa-dosanya. Dimasukkan ke dalam syurga. Disebabkan berbuat baik kepada sesama makhluk yang bernyawa. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa pengajaran. Apabila kita katakan tentang bersedekah, bukan hanya bersedekah wang ringgit, bukan hanya bersedekah kepada kaum kerabat, bersedekah kepada golongan orang yang susah, bersedekah kepada orang yang bukan Islam pun dapat pahala, bersedekah kepada haiwan pun dapat kita pahala. Alhamdulillah. Bab seterusnya,
AS. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin." Apabila seorang insan, seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Wa waladin salih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan. Baik, hadis ini hadis masyhur juga. Idza mata banu Adam, dalam hadis riwayat yang lain disebutkan, idza mata banu Adam in qata'u amalahu illa min thalathatin. Sekiranya mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa maksud di sini terputus amalannya? Idza mata banu Adam, sekira seseorang itu meninggal dunia. Di sini para jemaah, ketika kita hidup ni para jemaah, kita boleh lakukan amalan soleh. Kita boleh pergi masjid, alhamdulillah. Kita boleh tunaikan solat duha, solat sunat, alhamdulillah. Kita boleh puasa sunat, alhamdulillah. Kita boleh berzakat, bersedekah, alhamdulillah. Kita boleh berzikir, alhamdulillah. Tetapi apabila kita mati, full stop, close book. Dah tak ada tulisan lagi. Sekarang book masih buka. Kita buat amalan soleh semua ditulis. Segala-galanya ditulis. Meninggal dunia, close book. Dah habis. Riwayat dah habis. Dah tak ada tambah. Tetapi di sana ada golongan orang yang di mana sekiranya dia meninggal dunia, pahala dia masih lagi tertulis. Siapakah dia? Ini dia yang disebutkan di sini. Dan hadis ini pun sering kali kita dengar. Idza mata banu Adam in qata'u amaluhu illa min thalathatin. Sekiranya mati anak Adam terputus amalannya kecuali daripada 3 perkara. Sadaqah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang pernah kita sedekahkan. Di mana kita sedekahkan itu sesuatu yang masih lagi dimanfaatkan. Apa jua sedekah? Yang masih lagi dimanfaatkan, kita dapat pahala. Sebagai contoh, kalau di sana ada nak bina masjid, kita sedekah untuk bina masjid. Selagi mana masjid itu dimanfaatkan, kita dah masuk dalam liang lahat, pahala masih berterusan. Nak bina madrasah, nak bina pusat tahfiz, nak buat sesuatu kebaikan, terutama sekali yang berbentuk wakaf, yang berterusan. Di mana selagi mana kita masih hidup, kita derma. Selagi mana kita telah meninggal dunia, selagi mana benda itu dimanfaatkan, kita dapat pahala. Contoh, kita nak sedekahkan Quran. Selagi mana Quran itu dimanfaatkan, kita dapat pahala. Tapi nak sedekah Quran, pilih tempat. Tahu di sana ada pusat tahfiz. Nak perlukan Quran, kita sedekah. Hari-hari mereka akan gunakan Quran itu, baca Quran itu, hafal daripada Quran yang kita sedekahkan. Alhamdulillah. Sebagian tempat tak ada budaya baca Quran. Masjid ada Quran tetapi letak dalam kabet. Nak baca Quran pun susah kadang-kadang. Datang solat Jumaat, duduk tengah-tengah, kabet ujung. Alah, nanti bolehlah. Tak baca. Contoh. Kalau Masjid Nabawi kita lihat menjadi budaya, orang datang masjid baca Quran, letak. Alhamdulillah. Ada orang tukang kolek, lalu sana kolek Quran, ada orang tukang kolek. Contoh. Sebagian masjid semenjak hari pertama dia beli Quran, letak dalam kabet, display kabinet, kadang-kadang lebih mahal daripada Qurannya. Daripada hari pertama sampailah hari keberapa tak tahu, Quran yang letak kat situ tak ada satu orang pun sentuh. Kecuali cleaner yang terpaksa bersihkan abuk yang ada. Jemaah tak baca walaupun suratul Fatihah daripada Quran itu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, bijak. Sentiasa bijak dalam apa yang kita nak sumbangkan. Biar kita sumbangkan sesuatu yang bermanfaat, yang orang dapat kemanfaatan.
Sedekah jariyah. Idza mata banu Adam in qata'u amaluhu illa min thalathatin. Sekiranya mati anak Adam terputus amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kedua, kita lihat wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kitab tulis apa saja manfaat kita telah buat lakukan sepanjang hayat dan meninggal dunia tutup. Bagi sebagian orang, pahala meter masih bergerak. Meter masih bergerak pasal dia ada sedekah jariah. Tapi ustaz, kita tak mampu ustaz. Saya tak ada wang ni untuk sedekah jariah. Meter masih bergerak. Ada ilmu yang pernah diajar kepada seseorang yang waktu masih hayat dia. Sampai sekarang, ilmu itu masih lagi diamalkan. Kita meninggal dunia, orang masih amalkan apa yang pernah kita ajar. Ini bukan hanya untuk guru, tetapi untuk semua orang. Seorang ibu jaga anaknya, seorang nenek jaga cucunya, seorang datuk kena jaga cucunya. Apa saja ilmu yang dia berikan, baik-baik anaknya tadi tak tahu, cucunya tadi tak tahu baca, tak tahu mengucap, dia ajar asyhadu alla ilaha illallah. Budak tadi belajar pelan-pelan baca la ilaha illallah. Baca pelan-pelan. Lama-lama terhafal. Semenjak detik tersebut. Siapa yang ajar? Maknya atau neneknya yang ajar. Sampailah budak tadi dewasa. Selagi mana dia baca apa yang telah diajar, selagi itu meter pahala berterusan. Kemudian dia ni pula dah jadi mak. Dia pula ajar anaknya tadi. Meter berterusan sampai beberapa keturunan. Pasal yang ajar sekali kita. Rebut peluang. Kita terpaksa jaga cucu ke, jaga anak ke, baik kita kena babysit lah jiran kita punya anak, ajar. Ini adalah tanaman kita. Contoh. Apa juga perkara? Kerana selagi mana hayat di kandung badan, deposit pahala, apatah lagi pahala yang berterusan. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu, terputus amalannya, illa min thalathatin, kecuali daripada 3 perkara. Sedekah jariyatin, sedekah jariah. Au wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Wa waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang doakannya. Selagi mana ibu dan ayah meninggal dunia, kalau di sana ada anaknya yang sentiasa doakan, ya Allah ampunkanlah dosa ibuku, ibunya dapat pahala. Anak yang soleh yang doakan ibunya atau bapanya. Selagi mana dari kita berdoa, selagi itu almarhum arwah bapa, arwah nenek kita, arwah mak kita yang telah meninggal dunia akan dapat pahala. Kita tak tahu bagaimana anak kita, doakan kita ke tidak. Moga-moga mereka senantiasa doakan kita. Tetapi sekarang ni apa kita boleh buat? Sekarang ni alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sedikit taufik dan hidayah. Kita dapat kenal Islam, dapat solat, dapat pergi masjid. Kalau di antara kita ada ibu dan ayah, jangan tinggalkan doa untuk ibu dan ayah kita. Mereka mengharapkan pahala. Mereka mengharapkan bantuan. Mereka mengharapkan ihsan. Tak perlu pergi kubur dia pun tak apa. Tak perlu cantikkan kubur dia pun tak apa. Arwah mak kita, arwah bapa kita tak minta dibuat dapur-dapur daripada seramik. Tak minta itu semua.
dia nantikan doa. Dan kita mengetahui bukan arwah mak kita, arwah nenek kita. Kalau di antara kita pernah ada datuk atau nenek kita yang telah meninggal dunia, yang dulu suatu masa dahulu sayang bersama-sama kita masih kecil-kecil main-main. Nenek kita, datuk kita. Dia nak harapkan doa daripada ibu atau ayah, daripada anak-anaknya, yang ini ibu atau ayah kita, adik-beradik makcik kita. Kadang-kadang that level dulu tahun 70-an, 80-an, kadang-kadang tak amalkan Islam pun tak tahu sangat. Kita sebagai cucu perbanyakkan juga doa untuk almarhum datuk atau nenek kita yang kita kenali. Kerana mereka akan dapat pahala kita doakan mereka. Mereka dah tak ada apa-apa. Zaman itu nak sedekah jariah pun tak tahu mereka ada sedekah jariah ke tidak. Nak tunggukan ilmu yang bermanfaat pun kita tak tahu mereka ada banyak ilmu yang bermanfaat ke tidak. Tetapi dia seorang kita, wakil, ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah aku ni sebagai wakil bagi ahli keluargaku. Doakan mereka. Jangan lupa para jemaah, almarhum datuk dan nenek kita sayang mereka, doakan mereka. Mereka tak minta, seperti yang saya katakan, percantikkan kubur, tak minta. Tak minta ditukarkan batu nisan kain putih, tak minta. Tak minta ditaburkan bunga rampai atau sebagainya di atas perkuburan, tak minta. Tak minta diletakkan payung untuk melindungi batu nisan, tak minta. Tapi dia minta doa. Doa. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sedekah. Ini konsep sedekah. Bukan hanya wang ringgit. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama golongan hamba-hamba-Nya yang mendapat pengampunannya, yang mendapat keredaannya, mendapat pemeliharaan Allah Taala di dunia dan di hari akhirat. Jadi dalam hadis ini disebutkan idza matal insanu, sekiranya matinya seorang insan, atau dalam riwayat yang lain idza mata ibnu Adam, sekiranya matinya anak Adam, in qata'a amaluhu, terputuslah amalannya, illa min thalathatin, kecuali daripada 3 perkara, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkannya, wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang doakannya. Dan dalam nokta ini, kalau sekiranya kita ada ilmu yang bermanfaat kita pernah ajarkan, begitu juga ilmu yang tak bermanfaat, kita mulakan satu kemaksiatan, kita ajar orang buat maksiat, kita tunjukkan orang tempat buat maksiat, baik-baik orang tu tak tahu, ni aku je, kau nak buat ini kat situ tempatnya, kau jalan kat belakang, itu. Ni member je tahu, orang dalam je tahu. Kita rasa macam hebatlah. Setiap kali dia buat dosa, kita ada account kat situ. Jangan ajak orang buat maksiat. Nak buat dosa sendiri-sendiri, jangan ajak orang buat dosa. Dosa kita tak tertanggung, ini dosa orang lain. Ini konsep, kalau kita lihat sekarang ini, orang sentiasa katakan, dalam bab bisnes, we must create passive income. Passive income tu macam mana? Tak perlu kerja, gaji jalan. Sekarang kita plan, kita buat passive income, invest sana, invest sini. Kita dah retire, passive income, dapat bonus sini, dapat dividen situ, dapat macam-macam dividen. Ini passive income yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang Rasulullah ajarkan, yang guarantee 101% chop, guarantee untung. Kita invest kadang-kadang rugi, ini guarantee untung. Dapat jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah, kalau ada peluang untuk kita berada di satu tempat, untuk seseorang itu bina masjid, sumbangkan Al-Quran, buat itu, buat ini, jangan lokek. Itulah hakikatnya rezeki kita. Itulah hakikatnya passive income kita. Itulah meter yang senantiasa bergerak dan berjalan walaupun kita telah masuk dalam liang lahat.
Baik. Tadi saya mula lewat, kita habis lewat sikit. Yang terakhir, dan yang terakhir dalam bab kita ini, supaya minggu depan dah boleh pindah bab yang lain. Berterima kasih atas kebaikan orang lain. Baik. Apabila orang lain berbuat baik, kita wajar dan memang sangat wajar, memang dituntut untuk kita berterima kasih kepada seseorang. Kita jangan jadi seorang manusia yang tidak berterima kasih. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kita wajib berterima kasih. Dan apa nak ucapkan apabila orang lain berbuat baik kepada kita? Nak ucapkan syukran, nak ucapkan jazakallah atau sebagainya. Apa maksud di sebaliknya? Kita lihat. Penulis mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ista'adha billahi fa'idhuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man istajara billahi fa'ajiru." Barang siapa minta perlindungan dengan nama Allah, maka berilah perlindungan kepadanya. Barang siapa mengajukan permintaan dengan nama Allah, maka hulurkanlah bantuan kepadanya. Barang siapa meminta jaminan keselamatan dengan nama Allah, maka berilah jaminan keselamatan kepadanya. Seseorang yang berbuat baik kepadamu, maka berilah ganjaran. Jika tidak ada, maka doakan sehingga kamu meyakini bahawasanya kamu telah memberikan ganjaran yang secukupnya. Baik, dalam hadis ini kita dituntut apabila seseorang itu melakukan kebaikan kepada kita, berikanlah ganjaran. Paling tidak ucapkan terima kasih, syukran, alhamdulillah. Tambah lagi, semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki kalian. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kehidupanmu atau sebagainya. Doa. Tetapi sebelum hadis ini, sebelum bab itu, Rasulullah ada mengatakan beberapa peringatan. Apabila orang minta, kadang-kadang satu orang itu minta pertolongan, dia kata, tolonglah aku. Kita dapat tolong, alhamdulillah. Tetapi kalau barang siapa minta sampai bersumpah, demi Allah, aku betul-betul kesusahan. Wallahi, dengan nama Allah, bantulah hamba-Mu ini. Kalau dah sampai peringkat demikian, sebaik-baiknya kita bantu. Rasulullah mengatakan, "Man ista'adha billahi fa'idhu, wa man sa'alakum billahi fa'tuhu." Barang siapa minta perlindungan dengan nama Allah, bantulah, lindungilah diriku. Selamatkanlah aku, wallahi aku berada dalam keadaan kesempitan, maka berilah perlindungan. Barang siapa minta pertolongan, minta sesuatu dengan nama Allah, maka hulurkanlah bantuan. Fa'tuhu. Man istajara billahi fa'ajiru. Barang siapa meminta jaminan keselamatan dengan nama Allah supaya kita jamin dia, maka berilah jaminan. Wa man ata ilaikum ma'rufa. Barang siapa beri kita sesuatu perkara yang ma'ruf, wakafi'uh, maka sempurnakanlah balasannya dengan sebaik-baik balasan. Sebagai contoh, doa atau sebagainya. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Aish bin Qais dengan perawi yang dapat dipercayai bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Allah tidak akan menghargai seseorang yang tidak mau berterima kasih kepada orang lain. Dalam translationnya ya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia, nescaya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Nescaya dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi disebutkan tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi sebab itu apabila kita dapat bantuan orang, paling tidak terima kasih. Jangan orang kata, ini orang kita dah bantu, terima kasih pun tidak. Jadi untuk kita, orang nak buat kita, itu urusan dia. Tetapi kalau orang berbuat baik kepada kita, paling tidak
terima kasih, alhamdulillah, semoga Allah Taala beri sebaik-baik ganjaran dan sebagainya. Diriwayatkan dalam hadis yang lain pula Nabi SAW menyebutkan, man suni'a ma'hu ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi thana. Kita pernah dengar tak orang sebutkan jazakallah, apa maksudnya? Rasulullah ada menyebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa menerima kebaikan atau bantuan orang lain atau seseorang bantu kita atau sebagainya dan berterima kasih kepada pelakunya, maka nescaya kita dituntut untuk berterima kasih kepada orang yang melakukan kebaikan dengan ungkapan apa? Dengan ucapan minimum jazakallah. Yang maksudnya apa? Jazakallah itu adalah semoga Allah Ta'ala memberi sebaik-baik balasan. Jazakallah. Semoga Allah Ta'ala memberi kamu sebaik-baik balasan daripada apa yang dibantu kita. Dan barang siapa yang doakan orang tadi yang berbuat, yang lakukan kebaikan, kita doakan dia jazakallah, nescaya dikatakan telah cukup untuk kita memberi balasan, untuk kita acknowledge kebaikannya. Berarti telah memberikan pujian melebihi daripada sewajarnya. Jadi kalau orang berbuat baik pada kita, kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Tapi lagi baik kalau kita biasakan sebutkan jazakallah. Boleh tak? Pernah dengar kan orang sebut jazakallah? Jadi macam mana sebutan dia? Jazakallah. 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 Cuma masalahnya, perkataan jazakallah ni sebenarnya dia itu untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, bahasa Arab kita tahulah, dia feminin dengan maskulin ada berubah. Kalau untuk perempuan, kita nak ucapkan jazakillah. Jadi ka tu assalamu alaika, jadi assalamu alaiki. Jadi kalau two person, kita sebutkan jazakillah. Jadi untuk kaum muslimat boleh belajar, biasa-biasakanlah. Tak ucapkan tak ucapkan terima kasih, tapi biasakan jazakillah. Tapi Ustaz, saya pening nanti, sekejap jazakallah, sekejap jazakillah. Kita ni bukan bahasa Arab. Kalau gitu saya ajarkan satu perkara yang lebih mudah. Dia macam solat jenazah lah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau perempuan. Kalau dua orang, Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Pening kepala Ustaz. Jadi kalau gitu, saya ajar satu, semua boleh pakai. Kita baca, jangan baca jazakallah, jangan baca jazakillah, kita baca jazakumullah. Jazakumullah boleh untuk lelaki, boleh untuk perempuan, boleh untuk seorang, boleh untuk dua orang, boleh untuk tiga orang, boleh untuk ramai. Pasal perkataan kum. Dia kalau sepatutnya ni contoh, beri salam, satu orang assalamu alaika. Kalau seorang lelaki. Kalau perempuan seorang, assalamu alaiki. Kalau dua orang, assalamu alaikuma. Kalau perempuan ramai, assalamu alaikunna. Pernah dengar tak assalamu alaikunna? Itu perempuan ramai. Tetapi kalau pening kepala, secara umum, assalamu alaikum. Kum tu, peace be upon you. Kum ni boleh gunakan untuk seorang, dua orang, tiga orang, ramai semua boleh. Plural. Maka kita dah belajar jazakallah, jazakillah. Pening kepala, kita baca jazakumullah. Boleh tak? Jadi kita mulai sekarang dapat upgradekan sedikit. Bukan sampai peringkat terima kasih, tapi jazakumullah. Masya Allah. Suami belikan hadiah, bang terima kasih bang, jazakallah. Wah, isteri kita hebat sekarang. Jazakallah. Masya Allah. Ya? Boleh lagi guna Pak. Alhamdulillah. Jadi kita upgrade. Kita dah belajar sekarang. Barang siapa orang berbuat baik kepada kita dan kita baca
doakan untuknya jazakallah atau jazakillah atau jazakumullah, nescaya telah kita cukupkan, telah kita beri sebaik-baik balasan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, menangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Di sini ada soalan pula ni. Baik. Di sini ada beberapa soalan yang agak menarik, tetapi memandangkan masa sekarang dah 11.20, kita tundakan pada minggu depan. Minggu depan ingatkan saya, ya, nanti saya lupa pula. InsyaAllah minggu depan, sekarang untuk hari ini kita telah habis bincangkan mengenai bab zakat, bab sedekah. Minggu depan kita akan masuk dalam bab puasa, ya. Belajar bab puasa, Ramadan dah habis, tapi tak mengapalah, ya, untuk kita menimba ilmu insya-Allah. Baiklah, insya-Allah sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.